Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Berkata Imamul Allamah Abul Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Kushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Pada pagi ini insya-Allah Ta'ala kita akan membicarakan tajuk yang ke-13 pada muka surat 135, iaitu penyangkalan diri ataupun mukhalafatun nafs, menyalahkan diri, hawa nafsu, dan mengingati cacat celanya, wa dhikru uyubiha. Tajuk ini dengan bahasa mudahnya ialah melawan hawa nafsu dan mengetahui cacat celah hawa nafsu. Kerana bila kita nak melawan sesuatu, kita mesti mengetahui sebab apa kita lawan. Kerana ia ada cacat celah yang boleh membinasakan kita. Manusia secara fitrah, apa sahaja yang boleh merosakkan dirinya, maka dia akan menjadi musuh pada perkara tersebut secara fitrah. Cuma bila mana mereka tidak mengetahuinya secara mendalam atau secara hakikat, tanpa sedar mereka mungkin berkawan dengan perkara yang membinasakan atau menyayangi perkara yang akan membunuh mereka. Maka datang syarak mengajar kepada kita bahawa sebahagian hawa nafsu itu boleh membunuh dan merosakkan kita. Allah Ta'ala berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggalnya. Suratul Nazi'at, surah yang ke-79 ayat 40 hingga 41. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, hal yang paling ku takutkan pada umatku adalah menurut hawa nafsu dan panjang harapan terhadap dunia. Menurut kehendak hawa nafsu memalingkan manusia dari Tuhan, dan harapan yang berpanjangan terhadap dunia membuat orang lupa kepada akhirat. Kerana itulah, ketahuilah bahawa melawan hawa nafsu adalah awal ibadat. Ketika para syekh ditanya tentang Islam, mereka menjawab, Islam bererti membedah hawa nafsu dengan pisau penentangan terhadapnya. Dan ketahuilah bahawa bagi seorang yang hawa nafsunya telah bangkit, keakraban dengan Tuhannya pun akan terbenam. Zunnun Al-Misri menyatakan, kunci ibadat adalah tafakkur. Tanda tercapainya tujuan adalah perlawanan terhadap hawa nafsu dengan meninggalkan keinginan-keinginannya. Ibnu Atha menyatakan, nafsu itu dengan sendirinya cenderung kepada perilaku yang jahat. Pada saat yang sama, si hamba diperintahkan agar bersabar di dalam berperilaku yang baik. Jadi hawa nafsu berperilaku sesuai dengan wataknya dengan cara menentang perilaku yang baik. Dan si hamba menolak hawa nafsu dengan perjuangannya melawan tuntutan-tuntutan yang jahat. Sebab manusia yang lepas dari kendali nafsunya akan menjerakan nafsunya itu dalam berbuat kerosakan. Junaid Al-Baghdadi berpendapat, diri yang terus-menerus mendorong kepada kejahatan adalah penyeru kepada kebinasaan, pembantu musuh, pengikut hawa nafsu, dan dibebani dengan pelbagai macam kejahatan. Abu Hafs mengajarkan, barang siapa yang tidak mencurigai dirinya dalam setiap keadaan, tidak menentangnya dalam setiap keadaan,
dan memaksakan kepada dirinya apa yang tidak disukainya dalam semua hari-harinya adalah manusia yang tertipu. Dan barang siapa yang memberikan perhatian kepada nafsu dan menyetujui sebahagian darinya, berarti dia telah menghancurkan dirinya. Bagaimana boleh dibenarkan bagi orang yang memiliki akal untuk menyenangi dirinya sendiri? Yusuf AS yang mulia, putera dari keturunan yang mulia, berkata, aku tidak membersihkan diriku dari kesalahan. Sesungguhnya nafsu itu cenderung kepada kejahatan. Surah Yusuf, surah yang ke-12 ayat 53. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tajuk kita pada pagi ini ialah bagaimana kita nak melawan hawa nafsu. Kita kalau sebut nafsu, hawa nafsu, secara umumnya hawa nafsu ini ialah senjata serampang dua mata. Ada hawa nafsu yang bagus, yang baik, yang dengannya manusia hidup. Yang dengannya manusia mungkin memperbaiki hubungan sesama mereka. Hawa nafsu yang baik. Makan, minum. Sebab dia punya nafsu untuk makan, maka dia punya tenaga. Sebab dia mempunyai nafsu kepada isterinya, maka dia mempunyai zuriat dan keturunan. Tetapi secara ghalib, secara kebiasaan, kebanyakan hawa nafsu ini mendorong manusia kepada kejahatan. Kerana itu Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran, menurunkan Alkitab. Kerana itu juga Allah Ta'ala mengutuskan para Nabi dan para Rasul. Dan kerana itu juga Allah Ta'ala kekalkan pewaris para Nabi dan Rasul, yakni para ulama. Dan mengekalkan orang-orang baik sebagai contoh dan ikon yang berpanjangan. Kerana kebanyakan hawa nafsu itu merosakkan manusia. Kerana bila dibiarkan manusia berfikir sendiri, maka hawa nafsu masuk untuk merosakkan pemikiran. Hawa nafsu ni tuan-tuan sekalian, bila dia bercampur dengan sesuatu, dia boleh merosakkannya. Kalau sekiranya seorang hakim yang sepatutnya berlaku adil, bila masuk hawa nafsunya, maka dia akan berlaku zalim. Bila seorang kaya yang sepatutnya dia menjadi pemurah dan simpati membantu, bila masuk hawa nafsunya, dia menjadi kedekut. Pemerintah yang sepatutnya menaungi rakyat, memberikan perlindungan, penjagaan, bila masuk hawa nafsunya, maka mereka menjadi zalim. Seorang suami yang patut menjalankan tanggungjawab kepada isterinya, memberikan agama, kepahaman agama kepada isteri dan anak-anaknya, memelihara mereka daripada tercebur, daripada terjebak dalam perkara yang boleh memasukkan mereka ke dalam neraka. Tapi bila mana maka suami ini menjadi zalim dan dia mengajak isteri dan anak-anaknya masuk neraka. Maka demikian hawa nafsu, bila dia masuk, dicampur dalam kehidupan kita, dia boleh merosakkan. Terutama tanpa kawalan tadi, rosak. Bila ahli ibadat masuk hawa nafsunya, maka dia akan buat bid'ah. Mula melampau-lampau dalam ibadatnya, secara yang tidak dibenarkan oleh syarak, sesuatu yang bertentangan dengan syarak. Maka dia mula melakukan perkara-perkara yang tidak ada asas dalam agama. Mula mereka-reka jenis solat sebagai contoh, ataupun mula menganggap dirinya sebagai sebab yang kuat untuk seorang masuk syurga. Maka jelas mereka yang mereka agama baru, kepahaman baru dan sebagainya. Dan demikian sifat hawa nafsu, dimasuk kat mana pun dirosakkan. Sebab itu Allah Ta'ala firman dalam surah An-Nazi'at, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada Allah, justru itu dia menahan hawa nafsunya, maka bagi mereka syurga tempat tinggal dan kediamannya. Jadi Allah Ta'ala beritahu pada kita, yang mampu merawat hawa nafsu kita ialah sifat takut kita pada Allah. Tuan-tuan, kita lihat seorang bila mana ikut hawa nafsu yang boleh membinasakan. Kita ambil contoh orang yang isap rokok. Orang yang isap rokok ni tuan-tuan sekalian, sebagai contoh mudah,
Dia tengok rokok tu, dia nak mencuba. Hawa nafsunya, kalau sifat hawa nafsu nak cuba semua benda. Dan bila dia mencubanya, dia rasa macam, macam sedap. Macam sedap. Sedap dari sudut rasa ke? Sedap dari sudut pembinaan image dia. Dia rasa dengan cara isap rokok nampak lebih matang. Lebih samsing, lebih gantang. Dia nampak bahawa dia seperti lebih dewasa dan lain-lain. Hawa nafsu pada anggapan dan perkiraan dia. Lalu akhirnya, dia tak mampu lagi meninggalkan tabiat merokok. Sebab tu tuan-tuan tengok orang isap rokok. Walaupun dia dah tahu mudarat. Kerana dia dahulu mengikut hawa nafsu, dia tak mampu nak berhenti lagi. Dia boleh berhenti, tapi dengan mujahadah yang luar biasa. Bukan sikit-sikit. Kalau dia dahulu tidak memulakannya, pasti senang. Orang minum arak pun sama. Nafsu yang ingin mencuba. Cuba. Maka dia mula rasa sedikit kelazatan. Dari sudut pandang kelazatan, terpulang. Mungkin baginya menyebabkan dia lupa masalah. Atau menyebabkan dia mampu bersama dengan teman-teman dia. Atau mungkin menyebabkan dia rasa mampu menikmati sedikit syahwatnya. Maka akhirnya bila nak berhenti, dia dah tak boleh berhenti. Jadi penagih arak. Penagih rokok. Sama tabiat-tabiat lain. Seorang yang membiarkan bersifat pemarah. Maka dia nampak macam bagus marah ni. Orang pun takut dia. Dengan sebab marah, orang pun gerung dengan dia. Maka dia mula ketagih dengan sifat marahnya. Hampir dia tidak boleh membebaskan daripada sifat marah dia. Kerana hawa nafsunya sudah berada di situ. Dia nampak macam keuntungannya. Orang yang biasa khianat. Dah biasa khianat. Dia masuk syarikat mana pun dia khianat. Dia kerja kat mana pun dia khianat. Kerana dia dah membiarkan hawa nafsunya menjadikan perbuatan itu seronok. Tuan-tuan tengok orang yang mencuri. Mencuri ni, dia boleh ketagih sama seperti arak, sama seperti judi, sama seperti rokok. Orang tak biasa mencuri, okey. Dia mampu menahan dirinya. Orang dah biasa mencuri, tuan-tuan sekalian. Hatta kalau dah kaya pun, dia masih mencuri. Sebab dia dah biasa mencuri. Ada bila seorang selebriti terkenal, yang duit dia ada ratus juta dolar. Banyak duit. Ditangkap mencuri. Walau dia mampu membeli. Waktu ditanya, kenapa dia mencuri? Dia kata, saya rasa macam hobi. Seronok. Seronok. Waktu ni dia minta seronok, peraguk. Kata saya ingat dululah ada anak murid sekolah saya. Dia tangkap meraguk. Ya budaknya cerdik. Dan kita kira matang lah. Budak dia kata 6, besar. Ditangkap kerana meraguk. Maka bila ditanya kenapa, dia kata dia minta seronok. Dia seronok bila tengok orang menjerit-jerit, panggil dia. Dah ada ragu, orang jerit lah panggil dia. Dia seronok bila dia dikejar. Akhirnya dia hampir tidak boleh memikirkan kebaikannya di mana. Kerana jiwa kita tuan-tuan cenderung mengikut nafsu. Kita ni, nafsu ni dia macam magnet kuat. Kita ni macam besi, dia duk tertarik. Kerana mesti ada sesuatu yang menghalang dia. Sebab itu saya katakan Allah Ta'ala turunkan kitab. Allah Ta'ala utuskan kepada kita Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Dan para Nabi memulakan dengan mendidik akhlak. Ajar ni, didik akhlak dulu. Sebagaimana kata Nabi SAW, Innama bu'ithtu liutammima mahasinal akhlak. Aku diutuskan bagi menyempurnakan akhlak kamu. Sebab manusia cenderung kepada akhlak hawa nafsu. Apa maksud akhlak hawa nafsu? Akhlak hawa nafsu kerana fikir diri sendiri je. Saya je. Yang penting saya selamat. Pedulilah orang lain mati ke, orang lain susah ke, apa masalahnya? Orang yang berfikir dirinya, maknanya hawa nafsu menguasai dirinya. Kerana orang yang kita katakan dia berfikir tentang orang lain, dia berjaya mengawal hawa nafsunya. Sebab itu tuan-tuan sekalian, bila kita berjaya menjadikan tidak berfikir untuk diri kita, kita berjaya melawan hawa nafsu. Sahabat-sahabat Ansar, mereka dididik oleh Nabi SAW berfikir bukan untuk dirinya, untuk orang lain. Dan Allah Ta'ala memujinya. Bahkan dalam hadis banyak, Islam sentiasa menyuruh kita banyak berfikir tentang orang lain bukan untuk diri kita.
Waktu mana kita nak buka radio, kita fikir jiran sebelah ganggu tak ganggu. Walaupun rumah kita. Waktu mana kita parking kereta, parking motor, kita fikir ganggu tak orang lain. Ya, kita diajar begitu. Kalau ikut kita, tak nak parkinglah mana-mana. Asalkan kereta kita berhenti kat situ, parking kat situ. Tengah jalan, sekat laluan, depan pagar orang. Maka apa kita peduli? Sebab kita ikut nafsu. Kalau seorang yang mula menyayangi hawa nafsu, dia mula berfikir tentang orang lain. Seorang suami, dia fikir isteri dia, anak-anak. Dia sudah berjaya mengawal hawa nafsu. Seorang isteri, dia tak fikir dirinya, dia fikir suami dia, anak-anak. Dia berjaya mengawal hawa nafsu. Dia masak, dia tak fikir nak makan dulu, biarlah suami makan dulu, biar anak-anak makan dulu. Biar kenyang mereka, barulah dia nak ambil. Maka dia berjaya. Kerana itu tuan-tuan, awal permulaan kita dalam melawan hawa nafsu, fikirkan untuk orang lain. Awalnya. Sehingga peringkat yang paling tertinggi ialah kita berfikir tentang perintah dan larangan Allah. Ini peringkat tertinggi. Perintah dan larangan Allah. Kalau ini kita katakan larangan Allah, saya tak peduli walaupun hawa nafsu saya ni meloncat-loncat nak. Kalau ini perintah Allah, saya tak peduli walaupun hawa nafsu saya tidak mau mendekatinya, saya akan lawan. Maka ini mujahadah paling tertinggi. Sebab itu Allah mulakan atau Allah sebut dalam Quran, wa amma man khafa maqama rabbih. Adapun orang yang takut pada Allah Ta'ala, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan mencegah hawa nafsunya daripada melanggar perintah Allah Ta'ala. Sebab itu Nabi SAW, tuan-tuan sekalian, dia menjelaskan pada kita keimanan yang sebenar. Kata baginda SAW, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak akan sempurna iman seseorang sehingga hawa nafsunya tunduk pada apa yang aku bawa. Mana hawa nafsu ni tuan-tuan, kita tak boleh nak bunuh dia, nak zerokan dia. Kita cuma nak kawal dia. Kita tuan-tuan cuma nak tundukkan dia. Dia terus ada sebab namanya kita manusia. Kalau tak nak ada hawa nafsu, kita jadi malaikat. Kalau kita manusia, benda tu memang ada. Umpama kalau kita sebut kita manusia, maka kita pun ada lidah boleh bercakap. Dan nama manusia bercakap. Kita pun ada telinga boleh dengar. Kita pun ada otak, ada akal boleh fikir. Sebab kita manusia. Salah satu elemen yang ada pada diri manusia, hawa nafsu. Islam tak suruh kita buang hawa nafsu, tapi tundukkan hawa nafsu dengan syariat. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعْلَمْ annama yattabi'una ahwa'ahum. Wahai Muhammad, kalau mereka tidak mau menerima dakwah kamu, bererti mereka mengikut hawa nafsu mereka. Baik, lihat bagaimana antara mengikut wahyu dan mengikut hawa nafsu. Seorang yang tidak mau mengikuti perintah Allah dan Rasul, berarti dia telah memberikan hawa nafsunya hak ketuhanan dalam dirinya, bukan hak ketuhanan. Sebab itu Allah mencela dengan firman-Nya, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kamu lihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Patutnya hawa nafsu ni tuan-tuan sebagai suatu alat, sebagai satu bahan sokongan kita dalam melakukan ketaatan pada Allah. Tetapi bila alat ini jadi matlamat, maka dia rosakkan diri kita. Sedikit demi sedikit kita hancur. Sebab itu bila Allah Ta'ala cerita kisah Bala'am bin Ba'ura, tuan-tuan, Bala'am bin Ba'ura orang baik, orang soleh asalnya, tapi bermula kerosakannya kerana dia ikut hawa nafsu dia. Selama ni dah lawang dah hawa nafsu, lawang dah. Tiba-tiba tuan-tuan sekalian, bila terdetik hawa nafsunya, dia boleh mengekori dan mengikutinya. Allah Ta'ala berfirman, walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawa famathaluhu kamasalil kalb. Tetapi oleh kerana dia ingin kekal di dunia dan mengikut hawa nafsunya, maka bandingannya seperti anjing. Tuan-tuan, Allah mulakan kisah sejarah manusia, iaitu Adam AS. Waktu dia mengikut hawa nafsu isterinya dalam memakan buah larangan, mendekati pohon larangan, akhirnya kerana ikut sekali hawa nafsu, maka dia terjatuh, dia diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini. Maka kehendak itu
terus subuh atas muka bumi ini. Adam AS cepat mempelajari bahaya hawa nafsu. Bahaya hawa nafsu. Tuan-tuan, kita baca sejarah tu. Sebab keinginannya untuk makan buah larangan. Walaupun rasanya dia tak mau, dia berjaya mengawalnya. Isterinya pula ditipu oleh iblis laknatullahi alaih. Akhirnya mereka kedua-duanya terpedaya. Kerana itu Allah ingatkan, ya bani Adam, alam ahad lakum ya bani Adam. Bukankah aku telah mengingatkan kamu akan perjanjian, wahai sekalian keturunan Adam. Allah ta'budu syaitan, jangan ikut syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, mereka musuh kamu yang nyata. Sebab tuan-tuan, syaitan melihat cara paling mudah menghasut kita, merosakkan kita melalui pintu hawa nafsu. Highway yang paling jelas untuk syaitan masuk lalu hawa nafsu. Siapa yang membuka ruang hawa nafsu yang luas, syaitan akan masuk bebas. Keluar masuk bebas. Tuan-tuan, rumah kita kalau orang bebas keluar masuk, tuan-tuan rasa aman ke? Kita kan rumah ada pagar, ada pintu. Kenapa kita ada pagar, ada pintu? Tak semua orang boleh masuk. Orang yang kita izinkan boleh masuk. Dan kita pun tak berani kangkang pagar 24 jam, kangkang pintu 24 jam. Sebab kita takut ada benda bahaya masuk. Sama hati kita. Hati kita ni tuan-tuan dengan muka seluar luasnya sehingga syaitan boleh masuk. Keluar masuk, 3-40 kali sehari. Akhirnya kita akan binasa, kita akan rosak. Kita akan hilang ketulinan kita sebagai hamba Allah. Kita akan hilang nilai perhambaan yang sebenar. Sebab itu Allah Ta'ala mengingatkan pada semua orang yang cuba lari daripada perintah Allah, lari daripada peringatan Allah. Golongan ini mengikut hawa nafsu. Golongan ini, kalau ayat yang tadi saya bacakan surah Al-A'raf, perumpamaannya seperti anjing sebab ikut hawa nafsu. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, ka'annahum khumurum mustanfirah farrat min kaswarah. Mereka seumpama kaldai-kaldai. Kaldai-kaldai yang gila, yang bertempiaran lari daripada singa. Allah gambarkan orang yang tidak mau ikut perintah Allah, nak ikut hawa nafsu, dia akan jadi macam kaldai, bodoh. Jadi macam kaldai. Dia punya takut sebagaimana takut dia dengan singa. Tuan-tuan sekalian, hawa nafsu kita, bila kita biarkan, wa imma dia jadi anjing sentiasa menjelai-jelai tak cukup, atau dia menjadi kaldai seperti bodoh yang tidak tahu apa yang dia perlu takut. Maka kerana itulah jihad melawan hawa nafsu ini merupakan jihad yang terbesar. Sebagaimana diriwayatkan, raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Qila ya Rasulullah wa ma jihadul akbar? Qala jihadun nafs. Kita pulang daripada jihad kecil untuk berada pada jihad yang lebih besar. Apa dia? Jihad melawan hawa nafsu. Makna hadis ini sahih tentang bagaimana jihad kita melawan hawa nafsu. Sebab kita kena ingat tuan-tuan sekalian, neraka tu penuh dengan syahwat, hawa nafsu. Syurga pula caranya melawan hawa nafsu. Sebab itu kata Nabi SAW, huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bil syahwat. Syurga itu dikelilingi dengan perkara yang kita nafsu tak suka. Manakala neraka itu dikelilingi dengan apa yang hawa nafsu suka. Oh, yang hawa nafsu suka belaka. Maka itulah neraka, hiasan neraka, dan yang akan membinasakan kita. Kerana itu pengarang kita memulakan dengan hadis Nabi SAW daripada Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Bila Rasulullah menyatakan, akhwafu ma akhafu alaikum, akhwafu ma akhafu ala ummati, ittiba'ul hawa wa tulul amal. Yang paling aku takut berlaku pada umatku ialah ikut hawa nafsu dan panjang angan-angan. Adapun ikut hawa nafsu menjadikan dia menolak kebenaran. Fa yasuddahum anil haq, menolak kebenaran. Ini perangai hawa nafsu. Kita tolak kebenaran. Kita tak nak dengar orang ceramah, orang kuliah. Sebab takut tahu. Kita tidak mau ditegur. Sebab itu tuan-tuan, kita ni tak minat majlis ilmu, kebanyakan kita tak minat. Kenapa? Kerana nafsu dia tak mau ditegur oleh orang.
Kita kalau dah dewasa macam ni, tua-tua macam ni tuan-tuan, siapa nak tegur kita? Kalau tidak kerana majlis ilmu, kita tak akan ditegur oleh sesiapa pun. Kita buat silap, kita buat salah. Kita leka, kita lalai. Kita tenggelam dalam kelekaan dunia. Kita buat perkara yang Allah larang. Siapa berani tegur kita? Sama ada dia jadi pemimpin, atau dia menjadi orang yang berpangkat, orang kaya. Tak ada. Siapa pun tegur dia, maka akan dijauhi. Kan itu kita lihat salah satu mujahadah nafsu itu duduk dalam majlis ilmu. Siapa pun kita. Kita tu hakim ke? Kita peguam. Kita raja. Kita menteri. Kita pegawai besar. Kita orang bawahan ke? Kita ayah. Atuk ke? Siapa pun kalau dia sanggup duduk bawah majlis ilmu, berarti dia telah menundukkan hawa nafsu untuk ditegur. Lagi lama kita duduk, lagi maknanya kita suka untuk ditegur. Sebab itu kata baginda SAW, bila ikut hawa nafsu tak nak dengar kebenaran. Tak nak. Setengah sahabat saya, ya kita orang, ustaz-ustaz ni kita jumpa, duduk, bincanglah tentang kuliah kita, siapa dengar, siapa tak dengar. Dia kata, Syekh Ana kuliah Syekh. Ana sengaja kuatkan speaker biar dia dengar. Dia boleh tutup pintu tingkap umur dia. Tak nak dengar juga. Dah habis cara dah ni. Yang ada seorang tu pula jumpa dengan seorang tok guru. Sembang. Masalah tok guru pondok ni, tuan-tuan, saya jumpa dia. Ustaz musuh, yang musuh kita Ustaz ni. Jirang sebelah rumah ni, Ustaz. Oh, dia punya anti kat kita ni, yang buat kuliah ni. Anti kat kita. Bukan sekadar tak nak dengar, dia anti. Dia sekat laluan. Jadi susah. Habis tak buat macam mana Ustaz? Kita sabarlah, doa lah. Biar Allah beri hidayah. Tuan lihat bagaimana hawa nafsu. Bila dia tidak mau mendengar nasihat, dia jadi macam tu. Padahal dia ada keuntungan, rumah dia dah sebelah masjid, sebelah surau. Rumah dia dah sebelah talaki sebagai contoh. Markah-markah ilmu. Tak nak dengar. Jadi musuh pula. Maka inilah dia tabiat orang ikut hawa nafsu. Dan yang kedua kata Nabi SAW, ialah panjang angan. Bila panjang angan, duk rasa tak mati lagi. Nampak lagi mati. Akhirnya dia lupa akhirat. Tuan-tuan, kita kalau rasa tak mati, maka amalan akhirat kita tak akan banyak. Siapa pun dia tak rasa nak mati, dia tak nampak akhirat, amalan akhiratnya automatik tak banyak. Yang tuan-tuan tengok orang yang suka buat amalan baik banyak-banyak sebab dia ingat mati. Saat kita ni Ustaz, bukan muda lagi, dah tua. Esok lusa pergi kita, bimbang. Apa kita nak bawa jumpa Allah? Itu yang saya ni Ustaz, banyakkan masa untuk buat benda ni, kebajikan itu, kebajikan ini, duk bimbang. Tuan-tuan orang ni ingat akhirat. Tapi orang masuk 60 duk main karaoke lagi. 60 ni duk sibuk melancong sana sini lagi. Tak habis lagi ni. Umur 60 ni tak sibuk, tak habis lagi berbalah orang tu, berbalah orang ni. Masuk umur 60 ni tuan-tuan, tak habis lagi duk sibuk dengan cucu-cucu. Tak fikir nak sibuk amalan akhirat. Cucu tu tak boleh bawa dia ke akhirat. Dia duk leka macam tu lagi. Orang ni panjang angan sebab dia rasa dia lambat lagi mati. Jangan sesekali, sebab itu kata ulama, kalau berpisah ingatanku terhadap mati, keraslah hatiku. Sebab tu mereka ajar ingat mati setiap hari. Sehingga Utbah Al-Ghulam setengah riwayat menyebut dia anak murid kepada Hasan Al-Basri. Utbah Al-Ghulam tuan-tuan, dalam rumah dia korek lubang kubur. Kuat ingat mati. Kalau rasa lemah-lemah ibadat, dia masuk dalam kubur. Kemudian dia ada rantai besi. Rantai ni tujuan nak ikat diri dia. Belit. Rasakan belitanmu wahai Utbah. Supaya dia rasa takut. Itu yang dia lakukan. Dan Utbah Al-Ghulam ni tuan-tuan, dia mati syahid. Bila dia mati syahid, orang pun nak tengoklah rumah dia. Nak ceklah ada harta untuk dibahagikan pusaka ni. Masuk rumah, tengok ada apa? Ada lubang kubur dengan ada rantai. Yang diguna untuk membelenggu dirinya sendiri. Mujahadah. Maimun bin Mihran ni ialah tukang didik anak-anak Umar bin Abdul Aziz. Tabi'in yang mulia. Pun sama. Dia boleh gali lubang kubur kat rumah dia. Dalam rumah. Kita tuan-tuan nak simpan kain kafan pun takut. Simpan kain kafan. Bukan suruh gali kubur.
Kalau halaman-halaman rumah kita tuan-tuan, yang kita dah letak, apa nama ni, rumput mutiara, cuba buat lubang kubur satu, tak batu nisan. Biar ingat mati. Tak berani Ustaz. Tak berani. Baiklah, tu nampak macam ekstrim sangat tu. Orang macam kita sebab biasa ingat dunia nampak ekstrim. Ginilah. Belilah kain kafan. Letak kat meja makan tu. Letak meja makan, tulis satu perkataan. Cukuplah kematian sebagai peringatan. Time makan tengok kain kafan. Pergi ruang tamu nampak kain kafan. Tuan-tuan naik kereta tu letak kain kafan dekat dashboard tu. Letak kain kafan, ya Allah, dekat mati. Artinya bukanlah saya kata, kena buat begitu. Ada sesuatu tuan-tuan buat yang menjadikan kita ingat mati. Bukanlah semestinya gali kubur. Bukanlah semestinya letak kain kafan. Itu sebagai satu cadangan. Cadangan ni boleh ditolak dan boleh diterima. Ustaz, cadangan ni macam, nanti saya tak selera makan Ustaz. Nanti letak takut kereta tak berjalan Ustaz. Letak kain kafan tak jadi jalan, takut. Saya katakan setiap orang bangkitkan kesedaran, ingatan untuk mati. Kerana itulah perkara yang melemahkan hawa nafsu. Cara nak lemah hawa nafsu, ingat mati banyak-banyak. InsyaAllah lemah hawa nafsu. Yang kita cela ni tuan-tuan, hawa nafsu yang menjadikan kita lupa Allah. Lupa akhirat. Lupa bahawa kita akan kembali kepada Allah Ta'ala. Sebab itu kata ulama', kata Zunnun al-Misri, ataupun kata Imam Qushairi bawa kata-kata ulama', melawan hawa nafsu itu ialah awal ibadat. Mujahadatun nafs awal ibadah. Lawan hawa nafsu ni tuan-tuan, ibadat yang pertama kita. Sebelum kita cerita sembahyang, puasa, zakat, haji. Lawan hawa nafsu supaya kita dapat sembahyang yang sempurna. Lawan hawa nafsu supaya kita dapat buat puasa yang sempurna. Lawan hawa nafsu supaya kita dapat sedekah yang sempurna. Lawanlah semua benda yang boleh menghalang kesempurnaan ibadat. Kerana itulah permulaan pintu ibadat. Kita nak taat mak ayah kita. Nak taat mak ayah kita tuan-tuan sekalian. Maka caranya lawan hawa nafsu. Sebab kita pun duk rasa macam pandai pada mak ayah. Saya selalu ingatkan. Mak ayah kita ni tuan-tuan, walau dia tak mengaji tinggi, dia tak ada lah title doktor depan. Even profesor pun tak ada. Maka ingat, kita ni setinggi mana pun kena belajar tunduk dengan mak ayah. Mereka ada keberkatan yang kita tak ada. Sekalipun pada kita ada kebenaran, pada mereka ada keberkatan. Sekalipun pada kita ada ilmu, pada mereka ada keberkatan. Ilmu kita hilang keberkatan, habis. Dan demikian juga kebenaran yang tidak ada keberkatan. Benar tapi tak ada keberkatan. Ustaz, macam pelik pula kebenaran tak ada keberkatan. Tuan-tuan, memang kita disuruh menyampaikan kebenaran. Tapi kebenaran itu ada adab, ada akhlak waktu kita menyampaikannya. Bila kita menyampaikan tanpa adab dan akhlak, maka kebenaran itu tak ada keberkatan. Sebab itu Rasulullah SAW, Allah puji dengan firman-Nya. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik. Sebab kelembutan yang ada pada kamu, wahai Muhammad, mereka datang kepadamu. Kalau kamu bersikap kasar, nescaya mereka bertempiarang lari daripadamu. Tu kita benar. Tapi bila benar tak ada keberkatan. Jadi kita tengking mak ayah kita, kita derhaka pada mak ayah kita, maka habislah kita. Biarlah cerdik macam mana pun, hilang keberkatan rezeki, keberkatan usia, keberkatan hidup. Dengarlah cakap mak, dengarlah cakap ayah. Itu cerita keberkatan. Oleh sebab itu tuan-tuan sekalian, kita lawan hawa nafsu kita. Memanglah kita rasa macam, orang tua ni bukan tahu ni. Kita duk kata mak ayah kita orang tua tak tahu ni. Kita orang muda ni, ilmu baru. Jangan. Bila mana kita kenang balik, hawa nafsu ni suruh benda buruk, benda jahat. Mak kita, ayah kita ni, ialah pintu syurga kita. Macam mana pun kita nak sesuatu, kehendak mak ayah kita utamakan. Maka itulah dia orang berjaya melawan hawa nafsu. Jadi banyak contoh-contoh lain. Apa pun tuan-tuan sekalian, melawan hawa nafsu ini satu perkara yang perlu kita lakukan dengan bersungguh-sungguh. Moga-moga memberi manfaat apa yang kita bentangkan pada pagi ini. Dan kita terus berusaha melawan hawa nafsu pada perkara yang mungkin merugikan dunia dan akhirat kita. Melawan hawa nafsu, bukan kita kata bunuh hawa nafsu. Lawan hawa nafsu. Jadikan dia tunduk dengan syariat Allah. Nafsu makan kita tunduk pada syariat Allah. Nafsu tidur kita tunduk pada syariat Allah. Nafsu mencari rezeki kita biar tunduk pada perintah Allah.
nafsu kita nak menang bila berlawan, berbalah dengan orang, biar ikut syariat Allah Ta'ala. Wallahu a'la wa bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.